Jadi ini mungkin lesen sementara. Mungkin saya boleh berbalik kepada Dr. Azli. Adakah polemik ini hanya unik dalam pengalaman Malaysia kerana relatifnya demokrasi kita masih lagi baru, ataupun juga wujud dalam pengalaman negara-negara membangun lain sepanjang pengetahuan Dr. Azli? Mungkin boleh dikongsikan. Dari segi sejarahnya memang tidak unik, ya. Kita lihat dari di awal kemerdekaan dahulu, guru-guru yang main peranan menentang penjajahan, tidak kira di British Malaya ataupun di Algeria ataupun di Vietnam ataupun di Afrika. Persoalannya sekarang ini di negara Malaysia di dalam tahun 2000 ini, apakah yang harus kita tumpukan untuk membangunkan pemikiran anak-anak kita dengan tiadanya penjajah? Adakah kita harus menumpukan kepada membebaskan pemikiran anak-anak kita supaya tidak dijajah oleh mana-mana pihak, ataupun kita harus membiarkan anak-anak kita ini masih lagi dijajah pemikirannya, ya? Dan penjajahan itu bukan 50 tahun lepas saja yang kita boleh lihat. Sekarang ini penjajahan dari segi pelbagai aspek, ya, media dan sebagainya, ideologi, dan berbalik pada peranan guru itu. Adakah guru itu perlu dilihat sebagai ideological beings ataupun insan ideologi ataupun insan yang akan menggalakkan pemikiran? Dan tiba masanya, pada saya ni, pendapat saya, sudah tiba masanya kelas bilik darjah itu ataupun classroom itu dilihat sebagai satu ruang yang neutral, di mana di situlah tempat anak-anak kita dibangunkan pemikiran, diberikan peluang untuk memilih pendapat-pendapat yang berlainan, dan dari tidak kira dari aspek apa, sains, sains sosial dan sebagainya. Tetapi jika kita membiarkan guru-guru memainkan peranannya sebagai ahli politik di dalam sekolah, maka saya ingat akan menuju kepada kehancuran, ya, kerana tidak menasabah kita katakan bahawa guru-guru itu tidak akan membawa fahaman politiknya di sekolah. Dan ini yang saya risau, ya. We have to create human beings that are critical thinking beings, bukan dibawa ke sana ke sini dan juga dibelenggu pemikirannya. Inilah formula kemajuan sesebuah negara itu terletak kepada pendidikan dan juga pembangunan pemikiran anak-anak. Kerana kita akan generasi kita akan habis hayatnya generasi kita sekarang, tapi yang akan hidup nanti generasi akan datang ni, adakah kita membangunkan mereka yang boleh berfikir ataupun tidak boleh berfikir langsung? Itu soalannya. Dr. Azli, apakah tidak mungkin kita melihat bahawa sebagai insan ideologikal, mereka juga melihat bahawa pendirian politik itu sebagai satu ideologi yang sekaligus jika diterapkan dalam secara tidak langsung boleh menjadi sebahagian dari pendidikan politik atau political education dalam suasana sekolah yang mungkin sihat untuk melihat perbezaan pandangan secara subur? Apakah itu satu berkemungkinan? Baik, soalannya adalah ideologi mana yang kita nak utarakan di dalam bilik darjah itu, ya? Adakah ideologi bermaksud ideologi politik saja ataupun pemikiran-pemikiran yang berlainan di dalam pelbagai aspek bidang-bidang pendidikan, bidang-bidang ilmu? Di dalam sains, perubahan paradigma, ya, paradigm shift itulah berteraskan kepada ideologi-ideologi yang bukan politik dan bukan politik, tetapi apabila diberikan pemikiran alternatif, maka akan membuat masyarakat itu mengeluarkan saintis-saintis yang baik. Tetapi ideologi politik ni lain, ya. Kita harus lihat siapa yang akan mengungkong, siapa yang akan kontrol guru-guru ini di dalam sistem politik yang membenarkan mereka berpolitik. Kita harus lihat, ya, bukan saja di dalam sekolah itu adalah satu political entity. Di luar sekolah itu pun political entity juga, ya. Insan-insan yang ada yang berpolitik itu adalah political beings. Jadi where is the control? Di manakah locus control di situ, ya? Ini yang masalah yang akan kita lalui. Padahal anak-anak harusnya duduk di dalam bilik darjah dan pemikiran mereka dibangunkan, ya, digalakkan, diberikan dengan pelbagai aspek perspektif supaya mereka boleh menjadi seronok, excited sebagai manusia yang boleh berfikir, bukan dipolitikkan di dalam sekolah. Ya, dan